Okay, question 10, UPS 2014-2015. A speed of car when passing a point P is 30 meter per second and change uniformly over the distance 323 meter to 60 meter per second. Calculate the speed of the car 3 seconds after passing point P. Okay, so now kita kena cari dulu dia punya acceleration. Sebab daripada acceleration baru kita boleh cari pada masa 3 second. So U is 30. Change uniformly over the distance. This is S. During time V is 60 meter per second. So kita nak cari A. V squared is equal to U squared plus 2AS. 60 power of 2, 30 power of 2. Plus with 2A, S is 323. So finally we get A acceleration is equal to 4.18 ms negative 2. Okay, so now kalau kita tak nampak benda ni keadaan sebenarnya, sebab kita cari masa kan, jadi nak T pada 3 second. Okay, the speed pada 3 second kita dah tahu dia akan, sebab change uniformly over the distance, so dia akan dapat satu velocity barulah. The speed of the car when passing point P. Maksudnya velocity yang selepas passing point P. So now kita tahu T pada 3 second. So V is equal to U plus AT. So kita nak cari velocity pada masa 3 second selepas dia passing point P. Sebab waktu car ni passing point P, dia akan ada mengalami change of uniform over distance. Maksudnya dia mengalami perubahan acceleration, perubahan velocity lah. Maksudnya perubahan velocity means dia akan ada constant acceleration. Okay, bila mengalami constant acceleration, sebenarnya pada masa bila-bila pun acceleration dia akan mengalami acceleration yang sama. Okay, contoh kalau saya lukis by graph. Kalau tak nampak lah contoh. Okay, so VT. Okay, let's say lah kalau kita kata point P tu dekat sini. So, ni adalah velocity daripada 30 kepada 60. Contohlah saya start daripada masa sini saya tak lukis lah mula-mula. 30 ke 60. So, ini adalah kita punya graph lah. Okay, contohlah graph ni. Okay, so point P ni contohlah duduk di sini. Okay, bila kita kata kita nak lukis graph acceleration daripada graph VT ni, kita akan dapat graph accelerationnya adalah macam ni. AT nya adalah like this. Contohlah kalau pada masa ni juga kan. Kita akan dapat satu position yang sama. Maksud saya kalau contohlah dia kata ni point P selepas 3 second, maksudnya 1, 2, 3 second selepas point P ni, ni point P kan, selepas 3 second melalui point P, berapa nilai dia punya speed. So nak cari berapakah speed dia waktu tu. Jadi apa yang sama untuk case ni? Dia punya gradient. Gradient merujuk kepada siapa? Acceleration. That's why awak kena cari dia punya acceleration dulu. You dapat acceleration ni, you gunalah pada masa-masa bila untuk you cari. Kalau nak masa sini berapa velocity, pada masa sini berapa velocity dia. Boleh cari. Okay, so masukkan dalam nilai ni. U kita adalah 30 plus with A 4.18 and then T pada 3 second. So bila kita kira, kita akan dapati nilainya adalah 42.5 meter per second. So saya harap awak faham lah maksud dia. Nampak? Dia dah dapat 42. Dan nilai kalau kamu nak pada 5 second, you gantilah T ni pada 5 second. So you akan dapatlah velocity pada 5 second. Sebab dia kongsi gradient yang sama. So should be acceleration dia adalah constant lah. Okay, so next question B. A ping pong ball is thrown vertically upward and returns to its starting point after 4 seconds. Okay, ping pong ball thrown vertically upward and return to its starting point.
After 4 seconds, calculate the initial speed of the ball and maximum height of the ball. Okay, so sekarang ni kita lukis dulu. Ping-pong ball is turun vertically upward and then going back. Okay, with the same position. Okay, so berapa masa yang dia ambil? 4 second. So from starting point, position 1 until position 2, the time taken is 4 second. Okay, so dia nak initial speed of the ball. And then waktu 4 time second ni, dia duduk pada same level position kan? So hint lagi satu adalah S is equal to 0. Means that no displacement. So nak cari initial speed, kita boleh guna S is equal to UT minus half GT squared. So S kosong, U nak cari T 4. So minus half 9.81, T is 4 power of 2. So finally we get U is equal to 19.6 ms negative 1. Okay, how about maximum height of the ball? Maximum height of the ball is here. So what the hint at the maximum height? V is equal to 0. Okay, so nak cari maximum height, nak cari S lah. So S is equal to UT minus half GT squared. Okay, kalau ini boleh guna tak? Okay, kenapa saya kata saya boleh guna equation T? Dia boleh guna sebab case awak ni bila balik dekat position asal, bila masa dia T 4 second, you boleh bahagi 2. Maksudnya pada masa maximum height ni, T dia adalah 2 second. Okay, so awak gantikan S sama dengan U 19.6, 2 second minus half, G is 9.81, T is 2 second power of 2. You will get S is equal to 19.6 meter. Okay, contoh kalau awak tak nak guna equation ni, awak rasa boleh guna equation lain tak? Okay, apa lagi equation yang boleh guna? Awak ada Vy kosong, V kosong, and then ada apa lagi? Ada U, and then ada G. Maksudnya boleh carilah juga dia punya S menggunakan formula V squared U squared minus 2G S. V kosong, U 19.6 power of 2 minus 2 times with 9.81, then S. You can determine S lah. Should be jawapannya adalah sama lah, 19.6 meter. Kalau awak tanya saya prefer lagi awak guna formula yang nombor 2 ni lah. Okay, kenapa saya prefer awak guna formula ni? Sebab kita takut nanti bila awak dah biasa, nanti awak nampak masa ni tak kisah case apa, awak suka hati je bahagi 2. Tak boleh T ni valid kalau case yang back to original position saja, yang T ni yang boleh bahagi 2. So better you guna this type. Sebab kita dah tahu automatic V pada maximum height adalah kosong.